seperti inilah hubungan Malaysia dengan negara luar yang sependapat menjadi penting. Sebelum ini, kita selalu berbangga Malaysia antara pendukung utama perjuangan Palestin di peringkat antarabangsa. Hal ini tidak boleh terhenti dan suara Malaysia mesti terus kekal didengari. Saya gembira apabila Yang Amat Berhormat Perdana Menteri dan delegasi buat perjumpaan bersama Pertubuhan Kerjasama Islam OIC, Majlis Kerjasama Negara-Negara Arab Teluk GCC, Persatuan Negara-Negara ASEAN Tenggara ASEAN di Arab Saudi, perjumpaan di Turki dan Mesir baru ini. Ini merupakan satu usaha yang baik, tapi kita juga harus memikirkan dan mengusahakan langkah seterusnya. Malaysia tidak boleh hanya sekadar memberikan rungutan kepada kerjasama antarabangsa yang disifatkan tidak berkesan. Malaysia harus ambil pendekatan berbeza, meneroka inisiatif baru di luar kotak untuk terus mendukung perjuangan Palestin di peringkat yang lebih tinggi. Sebagai contoh, Malaysia melalui platform ASEAN boleh mengambil tindakan yang lebih berani dan proaktif. Malaysia adalah antara 3 negara utama Islam bersama Indonesia dan Brunei dalam kesatuan ASEAN yang mempunyai kekuatan hubungan serumpun dan juga mewakili 250 juta umat Islam, dan ini boleh dimanfaatkan sebaiknya, dan jumlah yang besar itu merupakan reputasi yang besar dan signifikan. Sedikit Yang Berhormat Sembrong. Masa terhad. Sikit je Sembrong, kawan. Yang Berhormat Sembrong adalah ahli parlimen yang cukup berpengalaman dan banyak berjasa kepada negara dalam pelbagai kementerian sebelum ini. Yang Amat Berhormat Perdana Menteri ada mengingatkan kita mengenai risiko dan tindak balas daripada beberapa negara barat berhubung kelantangan Malaysia. Yang Berhormat Sembrong boleh berkongsi dengan kita apakah risiko yang akan dihadapi oleh negara kita akibat daripada kelantangan kita. Namanya saya tak tahu apa risiko yang dimaksudkan. Kerana saya tengok ramai juga negara-negara Islam yang telah pun membuat pendirian yang agak tegas. Dan kalau itu merupakan sesuatu SOP bagi negara-negara barat, negara-negara lain itu pun akan berdepan dengan risiko. Kita berdiri di atas kebenaran dan kita berani kerana benar. Dan kalau itu merupakan pendirian kita, tak perlu takut kepada sesiapa. Oleh demikian, saya percaya bahawa Malaysia perlu mengusahakan pendekatan baru. Di samping meneruskan usaha sedia ada, Malaysia harus bersama dengan semua negara yang sependapat kemudian menyatakan dengan jelas apa tuntutan yang diperlukan. Tak lama lagi. Pertamanya, kita mahu gencatan senjata segera agar krisis ini tidak berlarutan sehingga menjadi perang besar dan memberi kesan melangkaui Israel dan Palestin. Kedua, kita mahukan a permanent humanitarian corridor. Koridor kemanusiaan kekal tanpa sebarang halangan harus diwujudkan. Kenapa? Kerana di Palestin ketika ini sistem kesihatan telah runtuh. Rakyat terutamanya wanita dan kanak-kanak sedang nazak. Lebih 150 bayi di dalam inkubator hanya menunggu masa untuk meninggal dunia kerana tidak ada bekalan elektrik. Adakah ini tidak cukup untuk membuatkan kita bergerak? Sebagai bekas Menteri Luar dan Pertahanan, saya tahu hubungan kita dengan negara-negara ini sangat baik. Kita telah membuktikan sebelum ini antaranya melalui kerjasama 3 hala bagi keselamatan di Lautan Sulu, Malaysia, Filipina dan Indonesia. Malah dengan pimpinan di Timur Tengah, Arab Saudi dan UAE, kita juga telah melakukan banyak usaha sama antaranya penubuhan Hospital Medan di Cox's Bazar demi pelarian Rohingya. Inilah cerminan bahawa jalur gemilang berupaya berkibar megah. Sejarah inilah bukti bahawa kita sentiasa berada di pihak yang benar.
Ini adalah tentang kemanusiaan, Tuan Yang Ketua. Kita mesti melakukan semua ini demi menyelamatkan rakyat Palestin. Esok saya difahamkan 50 tan barangan keperluan dari Malaysia akan dihantar melalui Mesir. Ini baik, tetapi apa lagi usaha diplomasi Kementerian Luar bersama rakan-rakan sejawat untuk memastikan pembukaan pintu sempadan Rafah, Gaza secara penuh. Menurut Jabatan Kuasa Bulan Sabit Merah Antarabangsa, hanya 20 trak dibenarkan minggu lepas, hanya 17 trak beberapa hari yang lepas. Amat jelas, ini jauh tidak mencukupi. Kita sepatutnya boleh mula berbincang dengan negara sempadan, Menteri Luar dengan rakan-rakan sejawat di Jordan, Lubnan dan Mesir untuk memastikan ada inisiatif kekal untuk mengibarkan jalur gemilang. Adanya wakil kita di lapangan untuk dunia melihat. Adanya bukti yang Malaysia sedang mengetuai usaha demi rakyat Palestin. Dan dalam hal ini, semua pihak mesti memainkan